soalan untuk Ustaz Solihin. Kenapa orang undang-undang RUU 355 ni dibawa sebagai rang undang-undang persendirian oleh Presiden PAS dan apa perkembangan terkini dan seterusnya rang undang-undang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dikasihi sekalian, dalam pembentangan rang undang-undang ataupun kita kata bacaan kali ataupun cadangan rang undang-undang 355, dia telah dibawa melalui satu private bill, iaitulah melalui ahli parlimen MARAP. Dan kenapa dia melalui private bill, tidak kerajaan sendiri yang mencadangkan tentang pemerkasaan mahkamah syariah? Sebab itu tuan-tuan sekalian, memang secara logiknya sepatutnya ianya dibawa oleh kerajaan, bukan oleh private, bukan oleh persendirian. Maknanya UMNO yang menjadi parti tulang belakang dalam kerajaan negara, kerajaan Malaysia, menggunakan kesempatan dengan kekuatan politik yang mereka miliki untuk membawa usul bagi pindaan rang undang-undang 355 dalam keadaan dia ketika dia kuat patutnya. Tetapi walaupun ialah boleh jadi dia mengatakan bahawa dia parti Islam terbesar di dunia dan sebagainya, parti Islam, parti Islam terbesar dunia, tapi dia pun tak berani nak membawa isu ini. Sebab apa? Sebab dia memperoleh kuasa melalui perkongsian antara dia, MCA, MIC. Dia pun tahu bahawa bila dia bawa rang undang-undang ni, cadangan ini, dia akan hilang sokongan daripada MCA. Yang ada ni pun dihilang sokongan dah sebahagian. Lagi kalau dia bawa, dia akan hilang sokongan. Dia akan hilang sokongan. Jadi dia tak berani nak bawa. Apatah lagi dalam keadaan boleh jadi dia melihat bahawa suasana politik ini semakin suram sekarang ini. Lagilah dia tidak akan bawa. Sebab dia menyedari bahawa orang-orang bukan Islam selama ini belum ataupun tidak terdidik ataupun tidak diberikan maklumat ataupun tidak diberikan penjelasan terhadap sistem mahkamah syariah dalam negara, apatah lagi rang undang-undang. Sekadar untuk kita memberi kefahaman kepada mereka bahawa mahkamah syariah adalah dalam bidang kuasa yang akan dilaksanakan terhadap orang-orang Islam. Tak ada kait-mengait pun dengan orang yang bukan Islam. Jangan kata batang tubuh, bulu roma dia pun takkan tersentuh dengan rang undang-undang 355. Takkan tersentuh. Jadi kenapa persoalan? Sebab persoalan kita dalam negara, bila disebut tentang kebebasan beragama, agama lain, yes, dia bebas melaksanakan agama mereka. Tetapi bila sampai kepada Islam sendiri, sampai hari ini kita rasa kita pula yang tidak bebas dalam melaksanakan agama kita. Kan? Agama lain, cuba sebut apa yang tidak bebas mereka melaksanakan. Saya sebelum saya datang semalam, saya hari Selasa, hari Rabu malam Khamis saya bergerak semalam. Rabu saya pergi pejabat dulu nak selesaikan tuntutan permohonan untuk yang minta-minta tu berapa ribu nak bagi tu, berapa ribu ni, berapa ribu, berapa ratus. Ada satu permohonan yang datang, satu permohonan daripada agama suci dia panggil. Ini Buddha punya pecahan agama suci. Acara menghalau hantu lah. Dia punya permohonan mohon RM10,000 menghalau hantu. Saya kata hantu jenis apa ni nak dia halau RM10,000? Tapi kita bagi juga, tapi tidaklah sampai RM10,000, bagilah 200-300 ke gitu kan. Janji ada, sebab banyak sangat. Sekejap menghalau hantu, sekejap. Jadi itu
agama dia, kita tak boleh nak kata, kita tak boleh luluskan sebab ini ajaran sesat. Kan? Nanti Samuel Welu marah juga. Sebab Samuel Welu pun pernah mengadu, ini apa punya orang ni, ceramah sana ceramah sini, pasan apa ni, sesat sana sesat sini. Saya pun dituduh sesat juga. Dia kata, kafir juga dia. Jadi oleh sebab itu, tetapi yang tidak bebas tu kita. Kan? Kita yang tidak bebas realitinya. Negeri Sembilan kan pernah ada sejarah, umpamanya ada budak yang pakai serban tidak dikenakan tindakan kan. Itu kan pakaian agama, pakai serban. Sing elok je. Harjit Singh Hulon, ingat yang baca berita pakai serban apa dia punya Bengali dia. Orang Bengali elok je pakai serban, naik motor pakai serban elok je. Jadi maknanya itu yang kecil-kecil sampai peringkat mahkamah syariah, kita yang tak bebas. Jadi oleh sebab itu, rang undang-undang ini dibawa melalui, tidak boleh melalui kerajaan. Pertama, yang kedua, kalau dia melalui kerajaan, dia perlu dibentang di dalam Majlis Raja-Raja. Kerana semua raja-raja mesti bersepakat untuk bersetuju supaya rang undang-undang itu diluluskan untuk dibawa melalui parlimen. Dia kena diluluskan melalui Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi yang ini pun menjadi kesukaran mereka untuk menghimpunkan apakah semua Raja-Raja Melayu bersetuju, ataukah nanti ada Raja-Raja Melayu yang tidak bersetuju. Nanti berlaku pula pertembungan di dalam Majlis Raja-Raja pula. Jadi oleh sebab itu, tetapi saya percaya bacaan yang paling besarnya ia tidak dibawa oleh kerajaan, sebab nanti UMNO yang menjadi tulang belakang akan hilang sokongan daripada orang MCA dan juga orang bukan Islam. Sebab itu dia tak berani nak bawa. Oleh sebab itu sebenarnya dia pun mengharap kalau nak menyahut sebagaimana permintaan agung supaya dilakukan pemerkasaan, dia boleh dibawa melalui private bill, orang perseorangan. Tetapi cadangan itu mesti datang daripada kerajaan. Cukup seorang menteri ataupun timbalan menteri untuk buat cadangan, dan di kalangan menteri juga sokong, barulah dia je boleh dibentangkan. Sebab itu yang bersetuju tu jadi UMNO dia buat mesyuarat sama dia kata untuk dia pun takut kehilangan sokongan orang-orang Melayu, sebab Agung dah sebut dah, kalau dia tolak terus, nanti orang Melayu langsung tak sokong dia. Jadi oleh sebab itu dia pun suruhlah salah seorang yang disuruh tu ahli parlimen Pengerang Johor Azalina Osman untuk buat cadangan, dan disokong oleh seorang lagi timbalan menteri dalam negeri, perempuan juga rasanya, dan dia buat sokongan. Jadi itu saja, tapi dibentangkan oleh ahli parlimen Marang. Jadi apa cerita dengan RUU pindaan 355 ini? Maka sekarang ni ianya ditangguhkan. Jadi ahli parlimen Marang hanya sebut bahawa ianya akan dibentang pada tarikh bulan Oktober ini. Jadi kenapa ditangguhkan, tidak dibaca terus? Baru kita cadangan untuk membaca untuk dibentang, tu pun dah ramai sangat yang nak lawan kan. Yang kadang-kadang peliknya ialah orang yang tak dikena-mengena dengan mahkamah syariah, walaupun dia ada kuasa untuk mengundi di parlimen. Orang yang bulu roma dia takkan tersentuh dengan pelaksanaan mahkamah syariah. Orang-orang bukan Islam, kenapa dia yang ya sangat melatah untuk tidak menerima private bill yang akan dibentang, padahal baru peringkat bacaan, bukan peringkat nak mengundi, bukan, belum lagi dibaca, belum lagi dibentang, tak dibenarkan langsung, seolah nak dibentang. Pertama sekali sebab, tuan-tuan sekalian, inilah sejarah pertama berlaku dalam perlembagaan negara, dalam mahkamah, dalam parlimen negara. Tak pernah ada private bill terhadap mahkamah, sistem mahkamah dibaca di parlimen. Satu. Yang kedua, ianya akan dibentang nanti pada bulan Oktober. Dia ditangguhkan itu sebab ahli parlimen Marang, Presiden PAS kebetulannya, dia nak memberi ruang yang cukup kepada semua orang. Nak lawan, nak maki, nak sokong, nak duduk diam,
nak tidur dalam parlimen, nak walk out daripada parlimen, tak nak datang. Sebab itu Presiden tak nak baca ketika itu. Sebab apa? Sebab dia tak nak yang lain nanti kata dia tak ada persediaan. Jadi sekarang ni diberikan persediaan secukupnya kepada semua ahli parlimen Sarawak, baik BN, baik DAP, baik PKR, baik PAN, apa semua diberi masa yang cukup untuk sama ada nak sokong, sama ada nak lawan. Jadi Presiden melihat, ahli parlimen marah melihat soal ianya tidak dilulus ataupun dilulus itu soal kedua. Tetapi ruang untuk dibentang dan difaham oleh orang bukan Islam yang selama ini mereka tidak menerima maklumat secara hands on daripada pembawa usul. Orang melihat daripada berbagai sudut, seolah-olahnya Presiden PAS ni nak bawa hudud. Saya pun malam ni duduk terasa juga takut ada orang keliru, sebab soalan saya ni soalan RUU, soalan kepada Ustaz Imran tentang hudud. Jadi seolahnya RUU itu ada nak bawa hudud. Ini yang dimainkan oleh orang-orang DAP dalam media-media sosial, sehingga semua orang percaya bahawa tindakan Presiden itu nak bawa hudud di dalam parlimen. Cukup berbeza antara hudud dengan RUU. RUU ini hanya melalui suatu bacaan dan diluluskan melalui simple majority. Tetapi hudud yang melibatkan nantinya soal nyawa, sebagaimana yang saya sebut tadi, yang tidak terlibat dalam 3-4 pelaksanaan sebatan tadi, dia melalui sama ada bunuh atau melalui potong anggota, itu melalui darah, itu perlu dilakukan melalui satu pindaan perlembagaan. Dan pindaan perlembagaan mesti melalui two-third majority, 2/3 daripada ahli dewan. Jadi kalau 2/3, sedangkan ahli parlimen pembangkang saja masuk DAP, masuk PKR, masuk PAS, masuk PAN, hanya ada 133. Nak cukup 2/3 perlu ada 148 daripada 222 ahli parlimen. Jadi oleh sebab itu, kalau ahli parlimen Islam saja pun tak cukup dah untuk menyokong. Jadi oleh sebab itu, ianya bukan hudud. Dan hudud mesti melalui suatu penggubalan undang-undang parlimen yang diluluskan melalui two-third majority. Tetapi pindaan cukup dengan simple majority. Itu pindaan. Jadi sekarang ini pindaan hanya dalam perkara-perkara yang membabitkan soal kita kata dosa sendiri ataupun dosa yang disebut dalam 3 sebatan. Dia tidak termasuk dalam soal bunuh dan darah. Jadi orang semua keliru. Orang semua keliru. Jadi oleh sebab itu, ini peranan media sosial seolah-olahnya yang dibawa Presiden PAS ni sikit-sikit soal hudud, dan hudud pun sudah diimiskan benda yang buruk dah sekarang ni. Sehingga ini peranan media sosial dah. Sebab tu di Selangor, sikit lah tunggu sini, seminit ini. Di Selangor apabila dalam ucapan Sultan Selangor pembukaan Dewan, Sultan Selangor bersetuju supaya Selangor mesti ditadbir melalui maqasid syariah. Maqasid syariah. Saya tanya ahli parlimen Adun sebelah saya. Sebetulnya saya pun ketua WIP, dia pun ketua WIP, Adun Sekincan. Saya tanya dia, kalau Selangor ni kita laksana hudud, setuju tak? Tak setuju saya. Dia kata. Kalau maqasid syariah, maqasid saya setuju. Jadi ternyata dia pun tidak faham, seolah-olah hudud itu tidak ada di dalam maqasid syariah. Sedangkan hudud itu sebahagian undang-undang yang termasuk di dalam maqasid syariah. Tapi sebab apa? Inilah peranan kita selama media kita tidak memberikan penerangan yang betul kepada mereka. Mereka itu nampak sekarang ini macam milatan wahidah, semua pakat nak menyerang, sepakat nak menyerang hudud. Wallahualam. Jadi beritanya insyaAllah tunggu bulan 10 ni akan dibentang. Lulus tak lulus ataupun berjaya tak berjaya dibentang atau ditanggul lagi, itu terpulang kepada parlimen. Tapi akan bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga. Jadi dia akan dibentang. Akan dibentang, selepas itu akan dibahas. Selepas itu pembentangan kedua akan diundi. Akan diundi. Jadi peringkat bahas dibahaslah. Itu yang saya kata, siapa nak maki-maki, siapa nak sokong-sokong, siapa nak hina-hina, itu terpulang. Kita nak tengoklah nanti
Kan? Di mana duduknya ahli parlimen ataupun yang menikuh kalau dicakap nanti dihilang sokongan pula. Tengoklah. Itu yang kehendak presiden, biarkan tengoklah. Jadi oleh sebab itu, selepas itu bila dah jadi bentang akan diundi. Sama ada undi angkat tangan atau belah bahagian itu terpulang kepada dewan speaker dewan. Selepas itu kalau dilulus akan bacaan kali yang ketiga. Lepas itu baru diserah kepada dewan rakyat untuk tempoh pelaksanaan dewan negara, ahli dewan negara. Jadi oleh sebab itu ini dia punya step lah, tapi kalau dah memang bacaan kali yang pertama, bacaan kali yang kedua untuk pengundian tu dia ditolak, jadi tak adalah pada peringkat bacaan kali yang ketiga. Kalau ditolak, tetapi tengok gayanya memang penolakan itu memang akan berlaku. Tapi kita tengoklah jauh mana yang ada ahli parlimen Islam ini yang dia akan bersatu hati dalam soal nak memperkasa mahkamah syariah, ataupun semata-mata sebahagian mereka hanya nak mencari poin jawatan, nak jaga dia punya kepentingan jawatan dalam kerajaan maupun dalam parlimen, takut hilang sokongan. Wallahu a'lam.